Tapi bodohnya umat akhir zaman ni, nak ikutnya kepada barat, kepada Yahudi Nasara. Sekalipun lubang biawak, nak ikut juga masuk. Dan lubang biawak ini tidaklah seteruk api neraka. Tahu dah jalan Yahudi dan jalan Nasara adalah membawa kepada neraka Allah. Nak ikut juga. Orang Islam nak juga ikut orang Yahudi, orang Nasara. Tapi yang pelik kalau kita kata mu ni macam Yahudi, marah sangat dia. Marah sangat dia. Tapi ikut tak apa. Kalau kata macam Yahudi, dia ajak gocoh dah. Memang dia marah. Mu ni tak boleh buat ni, buat macam ni perangan ni ikut Yahudi, marah dia. Nampak? Tak boleh kata. Nampak? Macam orang curi. Kalau kita kata, oh mu curi, marah sangat dia. Padahal dia bapak curi dah. Dia jenis lagu tu. Dia orang curi ni kena panggil Tok Imam, baru dia suka. Dia panggil molek-molek. Gini puak-puak ni sama. Ikut ke Yahudi, kita kata macam Yahudi, dia nak marah. Ini pesing ni. Nampak? Dan banyaklah sekarang ini dalam segenap kehidupan masyarakat umat Islam mengikut akan jalan-jalan Yahudi ataupun jalan Nasara ataupun jalan-jalan jahiliyah yang bersimpang jauh daripada garis panduan agama Islam yang telah dibawa kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan jenazah kita boleh tengok sekarang bermewah-mewah dengan urusan jenazah, menunjukkan akan kekayaan bila ada kematian. Ini daripada cara orang Kristian. Orang Kristian bila mati diberi pakai yang mahal-mahal mayat, keranda yang harga mahal, batu nisan yang harga mahal, untuk menunjukkan kehebatan mayat tersebut. Orang Islam pun ikut dia ni. Batu nisan tepah daripada marmar, harga ada yang mencapai RM5,000. RM5,000 dah. Kalau dulu kita dengar RM5,000 batu jerak Cina. Orang Cina mampu. Dan ni orang Islam pun buat dah. Dengan batu nisan harga RM5,000. Kerana adalah mengikut akan cara tengok indah, tengok molek, tengok bagus, maka tiru. Padahal ini dilarang oleh agama, iaitu bermewah-mewah atau menghabiskan harta kepada perkara yang sia-sia. Mencantikkan kubur, buat lawa-lawa, dengan mozaik, dengan apa, macam jarak Cina dah jadi dah ni. Letak mozaik, letak apa, letak rumah, letak atap pula. Masa mak tu hidup dah baiki atap rumah mak. Bila mak mati buat dengan siap dengan mozaik, pintu pagar berlari nak masuk ke kubur mak. Ada anak kuci pula. Nampak? Mujur dah ubah nombor telefon handset mak. Bila mati baru nak pergi beki molek-molek. Ini karut. Ini adalah jahiliah. Tafakur depan mayat. Ini cara jahiliah. Orang tak suruh tafakur depan mayat, suruh baca doa. Bila ada kematian pergi duduk belaka, lepas tu tunduk kepala, buat macam lebar, lepas tu lari belaka. Ini banyak berlaku. Dia kata dalam majlis ini kita, seorang daripada ahli persatuan kita telah meninggal dunia semalam, maka kita tafakur 5 minit. Tafakur ni orang Kristian, orang Yahudi. Tafakur apa? Duduk diam itu tafakur. Ini bukan. Dalam Islam membaca doa untuk mayat, bukan suruh tafakur. Nampak? Berdiri di depan batu Tugu Negara. Walaupun ulama dulu telah fatwa menghormati Tugu Negara ini adalah haram dan dosa besar, masih lagi diteruskan sampai sekarang. Patung tembaga daripada gangsa yang sangat besar. Pergi hormat pula patung tu. Dan ketua-ketua skor tabik kepada patung tu. Ini diambil daripada Yahudi Nasara. Mereka ini adalah penyembah-penyembah patung. Tetapi sekarang umat Islam pun telah menjadi penghormat, penyembah, mengagung-agungkan patung Tugu Negara yang ada di Kuala Lumpur. Mesti kena hormat tiap-tiap tahun. Kalau mati letak kalungan bunga. Ini meniru cara-cara orang kafir. Dalam Islam tanam pokok bunga biar hidup. Mudah-mudahan pokok yang hidup itu bertasbih dan mayat menumpang daripada rahmat tasbih itu. Ini dibuat kalungan bunga pula. Dan sekarang dah pakai baju hitam dah pula kalau ada kematian. Pakai baju hitam ni Yahudi dan Nasrani. Orang Islam pun tiru juga. Nampak comel juga, spek hitam, baju hitam. Bila ada kematian, habis pakai spek hitam, baju hitam. Taruh cadang spek hitam dalam kereta. Tu aku nak nawat orang mati.
Macam orang putih dah kita. Cakap orang putih dah utis patah harang. Nah, tak apalah saya ikut orang putih. Pakai tanda pada tubuh ketika berkabung. 40 hari kena letak rebeng putih di sokok hitam. Ini diharamkan oleh syarak. Nampak? Ulama' mengatakan hukumnya haram meletakkan tanda pada tubuh apabila berlaku kematian. Sama ada tanda itu di atas kepala bau macam orang Buddha, atau buah atas dada macam Cina mapuh. Nampak? Atau letak di atas kepala macam orang Yahudi. Lilit di kepala adalah adat kematian orang Yahudi berkabung. Kita pun buat attack. Nak guana dah boh suruh 40 hari kena pakai sokok lilit putih, tanda berkabung. Ini daripada adat Yahudi. Tapi kalau kata mu ni ikut Yahudi, marah selalu. Nah, tak boleh. Bukan begitu cara berkabung. Berkabung ini kalau perempuan yang kematian suami dengan meninggalkan perhiasan yang elok-elok. Itu sahaja. Bukan letak tanda pada tubuh. Dan banyak lagi lah. Itu daripada bab kematian. Mengikut akan orang-orang yang bukan didatangkan di dalam garis panduan Islam, mereka ikut. Kerana manusia, umat Islam akhir zaman ini telah diresapi dengan satu racun. Apa yang datang daripada barat adalah molek, kita ikut. Orang mari daripada orang putih, kita pakai ikutlah molek. Ini telah berjaya satu kejayaan besar orang kafir, orang Nasrani untuk meracuni fikiran umat Islam supaya mereka ini, umat Islam, umat di Asia ini lebih-lebih mengagung-agungkan akan tamadun yang ada di barat. Kerana umat Islam telah meninggalkan untuk memahami akan ilmu Islam mereka itu sendiri. Tidak mahu tafakuh pada agama mereka itu sendiri, akhirnya diracuni, dididik, dialunkan dengan kebaikan-kebaikan dan kehebatan orang barat. Maka setiap yang barat datang sekarang adalah yang terbaik. Dan yang paling malang sekali, kalau datang daripada Islam maka tidak elok. Kalau datang daripada Quran maka boleh membebankan. Kalau datang daripada hadis maka tidak sesuai lagi pada masa sekarang. Orang Islam pula boleh berkata demikian. Allahu Rabbi walan tarda ankal yahud, tidak akan redha, tidak akan duduk diam daripada kamu wahai orang beriman, al yahud wan nasara, oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampailah kamu ikut akan agama mereka itu sendiri. Dan memang kita kena faham, kerana Al-Quran telah mengajar kita yang paling jahat dengan orang Islam adalah orang Yahudi. La tajidanna asyadan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud, kata Allah. Kamu akan dapati yang paling bersangatan permusuhannya ke atas orang yang beriman, Tuhan kata al-yahud. Allah Ta'ala pesan kepada kita, ingat orang-orang yang beriman, musuh yang paling kuat untuk mengenakan kamu, untuk menjahanamkan kamu, untuk menyelewengkan kamu adalah al-yahud, orang Yahudi. Allah Ta'ala pesan lama dah, tapi umat Islam masih ikut Yahudi, masih ikut Nasrani. 17 kali sehari baca Fatihah dalam tiap-tiap rakaat. Tidak mahu ikut Yahudi, tak mahu ikut Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, nak ikut jalan nabi-nabi, jalan yang benar. Nampak? Minan nabiyyin, jalan nabi-nabi. Nampak? Wasiddiqin, jalan orang benar-benar nak ikut. Wasyuhada, jalan orang syuhada, orang syahid. Wasalihin, nak ikut jalan orang saleh. Tak mau ikut jalan Yahudi, tak mau ikut jalan Nasrani. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, balik ikut Yahudi Nasrani. 5 kali sehari sembahyang pun masih ikut akan jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala pesan, inilah yang paling kuat permusuhannya kepada kita. Allahu Rabbi. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersumpah, la ukhrijanna al-yahud wan nasara min jaziratil Arab. Aku bersumpah, aku akan keluarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristian min jaziratil Arab, daripada semenanjung tanah Arab ni. Nabi nak halau keluar. Pasal apa Nabi yang dia diutus ke atas alam ini, yang sebagai rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian, tiba-tiba nak menghalau Yahudi Nasara.
wala